Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini untuk memberikan satu kuliah, iaitu tajuknya adalah Fatah At-Tamimi, tokoh dunia yang disembunyikan sebelum zahirnya Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bukan sahaja umat Islam, bahkan orang bukan Islam pun sedang berbincang dan berbual-bual tentang keinginan mereka kepada satu keadaan dan satu suasana yang lain dari apa yang ada sekarang ini. Semuanya sudah rasa jemu dengan sistem yang wujud. Ada rasa takut dan bimbang dan mengharapkan kedatangan seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah kronik dunia ini. Begitu sekali berlaku sehingga orang bukan Islam pun sudah jemu dengan sistem yang ada dan inginkan sistem baru. Rupa-rupanya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, memang perasaan-perasaan ini sengaja Tuhan berikan sesuai dengan akhir zaman, kerana ada janji Tuhan bahawa Islam akan bangun kali kedua yang bertaraf dunia. Sebelum kedatangan Rasulullah, hati-hati manusia seperti sudah meminta kedatangan Rasul. Begitulah watak manusia menunggu di waktu zaman kedatangan pemimpin yang ditunjuk oleh Allah. Rupanya watak itu berulang di dunia ini sekarang. Sebab itu orang yang tidak masuk Islam pun, orang yang tidak beragama Islam pun, apabila mereka mendengar kebenaran, mereka akan merasa senang hati. Bila ada kelompok yang membawa kasih sayang, akhlak yang bagus, mudah saja mereka ikuti. Mereka tidak prejudis kepada sesiapa yang membawa dan memperjuangkannya, sekalipun bukan dari bangsa dan agamanya. Satu kebangkitan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertaraf dunia akan berlaku. Umumnya mengetahui kebangkitan Islam kali yang kedua. Kebangkitan Islam kali yang kedua artinya kebangkitan Islam kali yang terakhir sebelum berlakunya kiamat. Di mana dunia pada hari ini kita ada harapan untuk bertemu dengan dunia yang penuh dengan keadilan dan keamanan. Walaupun di dunia yang bangsa-bangsanya sudah memerlukan satu keadilan dan kasih sayang, namun ia tetap memerlukan satu sistem alternatif. Satu sistem alternatif. Maka pada kali ini adalah giliran Islam. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bahawa di tangannya lah kebangkitan itu berlaku, perjuangannya menjadi sangat indah dan jelas, walaupun berhadapan dengan ujian, walaupun berhadapan dengan cabaran. Kaedahnya, metodnya jelas. Jadi, digambarkan bahawa kebangkitan Islam ini adalah kebangkitan Islam yang terakhir, yang segala-galanya jelas, terang, lagi bersuluh bagi yang mendapat hidayah, bagi yang mendapat taufik insya-Allah. Tuhan telah menyimpan 3 orang pemimpin besar, iaitu yang pertamanya Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim, keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan wali-wali Allah, Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. 2 orang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Isa AS yang dinaikkan ke langit dan Imam Mahdi yang diraibkan. Di antara hikmah Nabi Isa AS dinaikkan ke langit ataupun raib, dan juga Imam Mahdi diraibkan, adalah supaya musuh jangan cepat mengesan. Padahal mereka sedang bergelanggang dan berjuang, kerana mereka adalah roh mukaddasah mutasarrif. Bagi orang-orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah, maka ia tidak sukar untuk memahami ini dan meyakini ini di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan Islam akhir zaman adalah bagi orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang diberi faham. Kerana
Dari tangannya kebangkitan Islam itu akan berlaku. Yang saya maksudkan ini adalah di tangan Mujaddid Qurun yang ke-14. Di tangan Fatah At-Tamimi. Segala-galanya terang, terselah dan tidak ada yang tersembunyi. Tempatnya yang diberitahu iaitu di sebelah timur. Masanya adalah di awal kurun hijrah. Penghujungnya tidak diberitahu. Dan sekarang kita berada di pertengahan kurun yang ke-15. Maknanya perkara ini masih terus berlaku. Sehinggalah bertemunya dengan Imamul Mahdi. Berikut saya ulangi. Ada 7 wazir yang utama bagi Imamul Mahdi. Dan 7 wazir ini termasuklah putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi. Dan yang 6 orang itu saya sebutkan di sini secara umum. Di antaranya dari Madinah yang ada 10,000 lebih orang pengikut. Dan kebanyakan golongan elit seperti doktor, engineer dan lain-lain yang mempunyai kelayakan seperti master, PhD dan lain-lain. Tetapi hati yang beriman, hati yang bertakwa. Bukan nilai PhD tu, bukan nilai master tu. Hati yang bertakwa. Jadi jangan kita ingat di ambang kiamat ini bahawa yang akan mengikuti jamaah kebenaran ini yang pertama-tamanya adalah ulama ataupun ustaz-ustaz. Tidak begitu. Mereka ini, golongan yang alim ulama ini, golongan yang alim yang tahu agama ini, diberitahu oleh Fatah At-Tamimi sendiri, mereka adalah golongan yang terakhir, yang terkemudian untuk berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi. Kenapa? Sebab biasanya namanya ulama akhir zaman. Ulama di akhir zaman, di ambang kiamat. Kebanyakan mereka ini ego, sombong dengan ilmunya, merasa benar, merasa diri benar, tidak mahu kepada kebenaran. Tokoh yang kedua, Wazir Al-Mahdi di Jordan, iaitu ketua bangsa Badui yang mempunyai 30 juta orang pengikut. Seterusnya adalah tu tokoh di Maghribi, di Turki yang menguasai bidang pendidikan. Pengikutnya ribuan orang. Dan satu lagi tokoh di Turki yang merupakan seorang korporat besar di mana Fatah At-Tamimi telah pun menziarahinya. Dan dia punya syarikat yang besar di seluruh Turki seramai 40,000 orang. Dan mereka ini adalah penganut kepada tarikat Nasyabandi. Artinya mereka ini telah mengiktiraf bahawa individu itu adalah sebagai Fatah At-Tamimi yang sebenar. Satu lagi tokoh lain iaitu di Iraq. Seorang yang pakar juga dalam ilmu pendidikan. Seorang yang sangat berpengaruh. Dan ada lagi tokoh yang lain. Tokoh di Khurasan yang menjadi juru pandu dan setiausaha peribadi Imam Mahdi. Hadis menyebutnya sebagai Haris Al-Haras. Haris Al-Haras ini adalah gelarannya. Sedangkan nama sebenarnya itu dirahsiakan. Seorang yang pakar dalam bidang perubatan, yang faham sama ada perubatan secara moden ataupun tradisional. Adapun wazir atau menteri yang paling kanan adalah putra Bani Tamim. Dan apabila satu ketika nanti apabila Imam Mahdi mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah dunia, maka dunia ini akan dibagi kepada 7 zon. Tetapi bagi tuan-tuan, ramai daripada orang awam, ramai daripada ustaz-ustaz beranggapan bahawa Imam Mahdi ni sampai ke sudah tak tahu dirinya Imam Mahdi. Itu saya akan kupas nanti sekiranya ada masa dalam video yang lain. Ini bermakna kebenaran itu hanya diberi faham kepada Mujaddid, diberi faham kepada Fatah At-Tamimi. Dari segi tafsiran-tafsirannya, apa kehendak hadis, apa yang sebenarnya yang berlaku pada Al-Mahdi itu diberi faham kepada Fatah At-Tamimi. Berbalik kepada tadi, apabila dunia dibagi pada 7 zon, Asia merupakan salah satu zon yang dipegang oleh putra Bani Tamim. Ia akan dianggap sebagai satu negara di dunia yang diperintah oleh putra Bani Tamim itu sendiri. Kemudian ada zon di Timur Tengah, di Turki, di Afrika dan lain-lain. Oleh kerana wazir pertama adalah putra Bani Tamim, maka kebangkitan itu bermula dari timur. Sebagaimana kata Nabi, sayakunu fi akhir zaman yazharul Islam fi adil syar' atau kama qala. Islam di akhir zaman akan bangun daripada sebelah timur, timur Nusantara, Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia. Ini 2 negara yang kita kena beri perhatian. Dan untuk kefahaman bersama, putra Bani Tamim atau Fatah Tamimi lahir di timur dan Imam Mahdi juga lahir di timur. Mereka adalah orang ajam tetapi keturunan Arab. Adapun Al-Mahdi atau Imamul Mahdi itu keturunan Arab, keturunan Ahlul Bait. Adapun putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi itu daripada sebelah ayahnya, berketurunan Bani Tamim. Dan daripada sebelah ibunya adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Imam Mahdi akan menjadi khalifah sebagaimana yang kita yakini, yang akan menguasai dunia. Sedangkan Imam Mahdi ini bukan rasul.
bukan nabi, maka Tuhan perlu beri kekuatan yang cukup untuk rohnya. Itulah hikmahnya. Dia disimpan di ghaib untuk dikursuskan dengan kursus yang bertaraf tinggi. Makanan bagi Imamul Mahdi sejak diraibkan itu adalah apa? Adalah zikir, tasbih dan tahlil. Itulah tandanya dia menjalani satu kursus yang tinggi, yang di luar jangkauan akal manusia. Artinya kebangkitan Islam di akhir zaman ini banyak berlaku secara khawarikul adah, secara yang sukar nak dilogikkan. Jadi apabila kita mengukur kebenaran itu perjuangan di akhir zaman dengan menggunakan logik, maka kita tidak akan termasuk daripada golongan yang akan menyertai ataupun menganggotai ataupun dilayakkan sebagai tentera Imamul Mahdi. Putera Bani Tamim berada di tempat kebangkitan, iaitu di timur. Dialah merupakan salah satu wazir yang paling berat tanggungjawabnya. Yang 6 orang lagi hanya menunggu. Walaupun ada pengikutnya beribadah saja. Kerana di negara mereka keadaan sangat teruk. Kalau nampak mereka berjuang seperti kita di Asia Tenggara ni, pada adatnya mati atau habis ditangkap. Sekarang saya akan ceritakan kepada tuan-tuan, apakah di antara tanggungjawab Fatah At-Tamimi atau putera Bani Tamim yang bertaraf mujaddid. Yang pertama, dia akan menyampaikan ilmu ke seluruh dunia. Ilmu ni ilmu tajdid, ilmu yang baru, yang ada, ilmu yang disebut sebagai buah fikiran atau minda ke seluruh dunia, iaitu buah fikiran yang sebenarnya daripada Imamul Mahdi. Oleh kerana Fatah At-Tamimi ni dia ada kaitannya, dia ada hubungannya dengan Imamul Mahdi, maka Imam Mahdi ini selaku wali, Fatah At-Tamimi selaku wali, maka Imam Mahdi ini ada karamah dan Fatah At-Tamimi punya karamah, maka karamah daripada Imamul Mahdi disalurkan kepada Fatah At-Tamimi. Maka ini tidak mustahil bagi orang yang faham tentang perjuangan sufi, perjuangan ahli-ahli tarikat, orang yang faham tentang kebangkitan yang bertaraf dunia ini, maka dia boleh dengan mudahnya boleh menerima perkara tersebut. Maka buah fikiran Fatah Tamimi ataupun Imamul Mahdi ini naklah disampaikan kepada seluruh dunia. Maka ilmu inilah yang digunakan untuk baiki diri, untuk kita bertaubat. Bukan bermakna ilmu yang ada pada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak relevan. Sebenarnya itulah yang apa yang diajarkan, yang dipindahkan kepada manusia lain, yang didakwahkan, yang diseru, yang disampaikan kepada manusia lain, sebenarnya adalah ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam bentuk yang baru, pendekatan yang baru, istilah yang baru. Ini nak dipahami. Bagi orang yang sangka buruk, maka mereka menganggap ini suatu kesesatan. Ini suatu mengarut, satu benda yang mengarut, yang tidak boleh diterima. Dan inilah dia disebut sebagai ilmu ilham. Yang ilmu ini di mana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang disampaikan kepada masyarakat dunia inilah yang sebenarnya digunakan pakai untuk membangunkan masyarakat. Ilmu itulah sebagai panduan atau buah fikiran bagaimana nak berjuang. Ilmu itulah sebagai panduan bagaimana nak mendidik, bagaimana nak menilai masyarakat dan lain-lain keperluan lagi. Dari tangan putera Bani Tamim ini akan lahir ikhwan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ahli syurga, yang dijamin ahli syurga, yang masuk ke syurga bighairi hisab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di mana putera Bani Tamim ini dapat melahirkan 500 ikhwan. Walaupun sebelum saya menyebut 313, tapi ada daripada sumber yang lain menyebutkan sehingga dia boleh melahirkan dengan izin Allah, dengan rahmat kasih sayang Tuhan sebanyak 500 ikhwan. Sedangkan wazir-wazir lain ada juga tetapi tidak banyak. Tetapi apa yang saya masukkan ikhwan di sini yang di dalam hadis itu ialah ikhwan yang dilahirkan oleh putera Bani Tamim. Wazir lain hanya boleh melahirkan berpuluh-puluh orang sahaja, tidak ramai. Ikhwan yang ramainya lahir di tangan putera Bani Tamim, hanya sedikit di tangan wazir-wazir yang lain. Adapun asaib, bilangannya tidak disebut tetapi ribuan banyaknya. Dulu saya kata 16,000 dan mungkin akan bertambah-tambah selepas daripada itu, setelah manusia ini kembali kepada kebenaran, kembali ingin memperjuangkan Islam, kembali kerana telah meletakkan akhirat sebagai matlamat mereka,
untuk kembali kepada dunia yang kekal abadi, sehingga matlamat mereka menjadikan Allah sebagai matlamat mereka, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Di mana Asaib ini ada di timur, ada di Khurasan, ada di Mesir dan ada di Timur Tengah. Asaib itu apa? Ialah pengikut-pengikut tarikat yang sah di seluruh dunia. Pengikut yang sah, yang baiki diri, yang bertaubat, yang baik, yang bertakwa, bukan sebagai pengikut tarikat sahaja tapi fasik, tapi yang sempat bertaubat. Mana-mana tarikat yang hak dan yang sah, itulah Asaib. Selain daripada itu, umat Islam yang sangat simpati dengan perjuangan Putra Bani Tamim itu juga adalah Asaib juga, insya-Allah. Jadi kalau begitu, memang tanggungjawab Putra Bani Tamim atau Fatah Tamim ini sangat berat. Kerana di tangannya saja boleh lahirnya Ikhwan dan Asaib. Selagi Ikhwan dan Asaib ini belum cukup, selagi mereka tidak lahir, maka Imam Mahdi tidak datang. Begitu besar tanggungjawabnya. Seolah-olah Putra Bani Tamim itu adalah kapal penarik takbut. Takbut ini adalah kapal kecil, tetapi horsepowernya besar. Kalau kapal besar masuk atau keluar dari dermaga atau pelabuhan, takbutlah yang menariknya. Kapal besar itu tidak berjalan dengan sendiri. Begitulah Putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi. Seperti takbut. Walaupun pemimpin itu kecil, tapi bertaraf dunia. Tanggungjawabnya besar. Dialah yang akan mengeluarkan Imam Mahdi untuk menjelajah dunia. Sebab Imam Mahdi itu diibaratkan kapal besar tadi. Faham? Begitu tuan-tuan. Cuba fikirkan, kalau Ikhwan ini masih tidak cukup lagi, jumlah tentera tidak cukup, mana mungkin kapal besar itu boleh keluar? Selagi takbut itu tidak mengeluarkan Imam Mahdi, artinya Imam Mahdi tidak boleh berperanan di dunia. Bukanlah bermakna Fatah At-Tamimi lebih tinggi darjatnya daripada Imam Mahdi. Sudah tentulah Imam Mahdi atau Ratu Adil di Indonesia lebih tinggi darjatnya, imannya daripada Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi merupakan orang kanan kepada Imam Mahdi, wazir kepada Al-Mahdi, tetapi tetap tokoh dunia, tetap mujadid. Fatah At-Tamimi seorang mujadid. Imam Mahdi pun ada seorang mujadid. Mujadid kembar namanya. Satu lagi apa yang saya nak kongsikan adalah di mana diberitahu bahawa golongan yang cepat mengesan kehadiran Imam Mahdi ini adalah golongan ahli-ahli tarikat. Tetapi apabila mereka hendak berbai'ah dengan Imamul Mahdi, diisyaratkan berbai'ah dulu dengan Fatah At-Tamimi. Itu yang disebutkan dalam hadis, saya khruju min sulbi haza fata yamla'ul arda qistan wa adlan fa iza ra'aitum zalika fa alaikum bil Fatah At-Tamimi fa innahu yakbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatul Mahdi. Rawahu Tabrani fi Kitabil Awsat. Disebut sini bahawa akan keluar daripada sulbi ini seorang pemuda yang akan memerintah, memberi keamanan di seluruh dunia. Bila kita yakin bahawa Imam Mahdi itu akan zahir dan mentadbir dunia dengan aman, maka hendaklah kamu berbaiat dengan Fatah At-Tamimi sebelum zahir Imam Mahdi. Apabila telah zahir Imam Mahdi, maka kita semua yang dilayakkan dengan izin dan rahmat kasih dan Tuhan berbaiat pula dengan Imamul Mahdi, khalifah yang sebenar. Selain daripada bai'ah yang kita faham, iaitu memberikan taat setia, berjanji, sanggup mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada maksud lain lagi, iaitu tentera-tentera Imamul Mahdi yang ingin menyertai, yang ingin bersama dengan Al-Mahdi ini, fikirannya perlu diselaraskan. Selain daripada iman, selain daripada ukhuwah, kasih sayang, mereka perlu selaras. Nak diselaraskan fikirannya. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang disebut sebagai buah fikiran tadi. Nak diselaraskan fikiran. Perkara ini tidak boleh difahami oleh sesiapa pun, kecuali diberi faham kepada Fatah At-Tamimi, tokoh dunia yang akan bangunkan Islam sebagai empire ni bersama dengan Al-Mahdi. Sebab itulah tentera-tentera Al-Mahdi ini semuanya adalah wali, semuanya tawaduk, merendah diri. Mereka akan diberi kursus. Kita mungkin agak kita rasa kursus, kita mungkin mencemik, kita mungkin rasa benda tu remeh-temeh, benda itu mengarut. Sebenarnya kebangkitan Islam kali yang kedua yang terakhir ini bertaraf dunia. Jadi bagaimana nak menyatukan seluruh dunia? Macam mana nak amankan seluruh dunia? Mesti ada ilmunya, mesti ada buah fikirannya, dan perlu diselaras. Tak adalah orang menggunakan istilah yang tersendiri. Ini nak diselaraskan di bawah satu pimpinan. Mazhab Al-Mahdi je. Tidak ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jadi apabila semua ahli-ahli tarikat, semua orang yang dilayakkan ini
orang bertakwa, diberi khusus, diselaraskan fikiran mereka, barulah mudah dengan faktor karamah, dengan izin Allah Subhanahu Taala diselaraskan di seluruh dunia. Selaraskan fikiran, selaraskan pandangan, barulah Imam Mahdi mengisytiharkan dirinya, saya adalah khalifah. Dan ini mungkin ramai yang tidak setuju sebab dia kata dia ini adalah ilmu yang daripada Fatah Atim melalui jalan ilham, diberi faham. Bukan sebagaimana ustaz-ustaz, sebagaimana ulama faham, maka dia tidak kata dirinya khalifah. Sebenarnya itu tidak bertentangan dengan syarak. Pada permulaannya, kenapa? Artinya apabila daulah sudah berlaku, apabila Asia sudah bersatu, saya ulangi semula, apabila daulah sudah berlaku, apabila Asia sudah bersatu, apabila buah fikiran, daripada fikiran-fikiran telah diselaraskan, maka Imam Mahdi akan isytiharkan dirinya sebagai khalifah. Dengan kata lain, apabila ada putra Bani Tamim, adanya Fatah Tamim, maka akan ada Imam Mahdi. Apabila ada Imam Mahdi, akan ada Nabi Isa AS. Jadi siapa pula yang nak mengakui ni sebagai putra Bani Tamim? Saya tanya sekali lagi, siapa yang nak mengakui bahawa inilah putra Bani Tamim ataupun Fatah Tamimi? Siapa yang akan mengakui bahawa yang ada ni adalah Imam Mahdi? Yang nak mengesahkan yang orang ni adalah Imam Mahdi? Siapa pula nak mengiktiraf dan membenarkan ini Nabi Isa? Kalau tidak ada sistem. Katalah tuan sebagai contoh. Katalah kita benar-benar yakin yang ini adalah Fatah At-Tamimi, tapi dunia tidak tahu. Jadi sebab itu perlu adanya daulah. Sebab itulah Fatah At-Tamimi mendapat daulah. Bila dia mendapat kuasa, mendapat daulah, maka dia ada wibawa. Bila dia ada wibawa, cakapnya, kata-katanya boleh diterima pakai. Artinya, apabila mendapat daulah, seorang pemimpin itu sudah ada wibawa kerana dunia sudah mengenalinya. Waktu itu, apabila Imam Mahdi mengisytiharkan bahawa sekian-sekian orang adalah putra Bani Tamim, orang akan menerimanya. Tetapi, kalau hari ini, ada orang yang mengisytiharkan, siapa yang akan percaya? Malah orang akan ketawakannya. Sebab itu pentingnya wibawa itu. Dan sebagai rumusannya di situ ialah, maknanya apabila sebuah negara di Asia Tenggara diberi kepada putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi kuasa daulah ketika negara itu sedang dilanda dengan permasalahan yang sangat-sangat kronik ataupun serius yang besar, sehingga bertaraf nazak, maka diberikan kuasa itu kepada Fatah At-Tamimi. Maka apabila dia dapat kuasa negara itu, makna Fatah At-Tamimi sudah ada wibawa. Apa itu wibawanya? Wibawa itu ialah mendapat kuasa daulah, iaitu mendapat daulah. Dan ketika itu, apabila Fatah At-Tamimi mendapat daulah, orang tidak akan lagi ketawa. Orang tidak akan lagi sombong. Sebab Asia tidak lama sesudah itu akan bersatu. Dan pengikutnya sudah ramai. Dan sudah terbukti bahawa Fatah Tamimi dia membawa kasih sayang sehingga diterima oleh ramai orang. Tetapi pelik bin ajaib orang sekarang, umat Islam berfikir mudah. Mereka memikirkan, ulama juga berfikir-fikir, betulkah Imam Mahdi akan datang? Kalau dia datang berapa sibuk-sibuk, maknanya lambat lagi satu sudut. Dan apabila dia lahir nanti, kita akan ikut. Masalahnya siapa yang nak mengesahkan itu Imamul Mahdi? Walaupun kita tahu secara lahiriah, tetapi untuk mengesahkan itu perlu ada satu kekuatan roh, kekuatan iman. Sebab itu apabila Fatah At-Tamimi yang mendapat satu kuasa daulah, dia akan mengesahkan bahawa ini adalah Fatah ini, baru orang akan ikut. Jadi tidaklah sebagaimana apa yang disangka oleh kebanyakan orang awam ataupun ustaz-ustaz pada hari ini. Artinya, di antara bentuk sistem itu ialah, sistem yang akan datang itu adalah perlunya seorang yang ditunjuk. Itu menjadi satu sistem di mana Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim atau Satrio Piningit akan menunjukkan ini Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan menunjukkan ini Nabi Isa. Semuanya sudah ada wibawa. Semua sudah ada credibility yang tersendiri. InsyaAllah, mari kita sama-sama doakan bahawa di Asia ini tidak akan berlaku peperangan. InsyaAllah.
Perang hanya berlaku bila mana orang Barat dan Yahudi mencabar Imamul Mahdi. InsyaAllah. Saya cakap lapik ni, insya-Allah. Saya ulangi. Di Asia ini tidak akan berlaku peperangan, insya-Allah. Perang hanya berlaku bila mana orang Barat dan Yahudi mencabar Imamul Mahdi, insya-Allah. Sehinggalah Palestin dapat ditawan semula oleh kebanyakan tentera-tentera daripada Nusantara. Begitulah gambaran kasar, iaitu gambaran umum satu kebangkitan yang sedang berlaku daripada sebelah timur. Oleh kerana itu, jamaah sebagai pembuat tapak daulah, iaitu Jamaah Fatah Tamimi, mempunyai tanggungjawab yang berat yang tidak boleh main-main, mesti serius berjuang. Adapun kita yang tinggal di luar jemaah, yang bukan dalam Jamaah Fatah Tamimi, macam mana dengan diri kita? Kita tanya diri kita sendiri. Kalau orang faham, kalau kita faham bahawa kebangkitan itu besar, satu kebangkitan yang akan memberi kebaikan kepada dunia, maka ini juga bukan satu kerja yang main-main bagi kita. Rumusannya, sesiapa yang sungguh-sungguh, yang menyerahkan dirinya, yang membaiki dirinya, yang sempat bertaubat, yang benar-benar ikhlas, 100% untuk perjuangan di akhir zaman ini, perjuangan kebenaran, maka itulah ikhwan insya-Allah. Kalau tidak pun menjadi asaib, masih lagi wali di bawah ikhwan. Itu pun kira boleh tahan. Adapun asaib berada di atas orang soleh, iaitu orang soleh yang istimewa. Selepas itu barulah orang soleh biasa. Kalau kita tidak dapat menjadi ikhwan, maka jadilah asaib. Kalau tidak, jadilah orang soleh biasa. Tetapi kena ingat ni, beri perhatian. Tetapi orang soleh yang biasa tidak dapat menjadi tentera Imamul Mahdi. Mereka hanyalah orang awam. Tentera Imamul Mahdi semuanya adalah wali. Tentera Imamul Mahdi semuanya adalah wali. Sesiapa menjadi pengikut Imamul Mahdi, insya-Allah selamat dunia akhirat. InsyaAllah selamat di akhirat. Itulah yang paling mahal. Subhanallah. Jadi begitulah gambaran sepintas lalu tentang bagaimana kebangkitan Islam bertaraf dunia ini yang akan berlaku insyaAllah. Semua ini adalah daripada kuliah Fatah At-Tamimi, yang mendapat ilmu ini, yang memahamkan hadis ini melalui jalan ilham. Melalui jalan ilham, sama ada ilham, mimpi ataupun yaqazah. Adapun kepada penentang-penentang kebenaran, ada pun kepada orang yang buruk sangka, ada pun kepada orang yang sangat berhasad dengki terhadap kebenaran ini, mereka akan mengatakan ini adalah karut. Sebab mereka ini bersandarkan kepada dalil-dalil lahiriah sahaja. Sebenarnya ilham itu ada dalam Islam. Mimpi yang benar itu ada dalam Islam. Yaqazah itu ada dalam Islam. Qala Nabi SAW, man ra'ani fil manam fasayrin fil yaqazah wa la yatamassal asyaitanu bi. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih. Barang siapa yang bermimpi dengan Nabi, maka dia akan beryaqazah dengan Nabi SAW. Kerana syaitan tidak dapat menyerupai Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan itu tuan-tuan, bagi orang yang faham Ahli Sunnah wal Jamaah, saya dah sebut tadi bahawa kebangkitan Islam di akhir zaman ini adalah diterajui oleh pemimpin yang bertaraf wali, bahkan ketua wali, ketua arif billah. Maka tidak mustahil untuk mendapat ilham, untuk mendapat mimpi, untuk mendapat khabaran, untuk beryaqazah dengan Nabi SAW. Mereka dibantu dengan firasat, dengan kasyaf, dengan karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Adapun golongan-golongan seperti Wahabi, golongan yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka hanya bertuhankan kepada akal. Dengan maksudnya, mereka itu tidak logik. Dengan Islam ni menang dengan cara-cara biasa. Tak, Islam ini menang sangat-sangatlah dengan cara yang luar biasa, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada apa yang saya sampaikan ni, saya juga nak bagi tahu bahawa kalau orang tidak dapat hidayah, kalau orang tidak dapat taufik, dia mudah saja untuk menolak apa yang saya sebutkan ini, yang sebenarnya daripada Fatah At-Tamimi. Dan lagi, kalau orang tidak mempunyai ilmu tauhid yang tepat sebagaimana dengan orang Islam, mereka juga boleh menolak hujah yang apa yang saya sampaikan ini. Dan lagi, apabila kita tidak berfikiran terbuka, tidak sabar, dan kita beremosi, kita susah nak menerima kebenaran. Dan orang yang boleh menerima kebenaran yang saya sampaikan ini, sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah daripada Fatah At-Tamimi.
Mana orang yang nak terima kebenaran ini mestilah kefahaman yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Perlu faham hadis yang tersurat dan tersirat. Bukan sebagaimana ustaz-ustaz sekarang ni, ampun maaf, mereka hanya baca zahir hadis dan mereka menterjemahkannya, mereka faham melalui perahan otak mereka tanpa mendapat ilham. Terutamanya daripada guru mursyid yang beramal dengan ilmunya. Ini tidak menimbulkan satu istilah iaitu mendewa-dewakan manusia. Bertuhankan kepada manusia itu syirik, berdosa besar. Ini menceritakan tentang kelebihan Fatah At-Tamimi yang akan menarajui Islam, kebangkitan kali kedua yang bertaraf empire, yang bertaraf dunia, tuan-tuan. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengukur kebenaran itu bersandar kepada logik semata-mata, yakni bertuhan akal. Sejarah membuktikan banyak perkara berlaku dengan cara khawarikul adah. Cuba tuan-tuan baca, imbau balik sejarah-sejarah silam berkaitan dengan peperangan Islam dengan golongan yang bukan Islam. Kemudian saya suka ingatkan kepada orang yang mengkaji hadis-hadis akhir zaman. Kita bukan memahami secara rambang atau memahami secara lahiriah saja. Perlu mengetahui antara satu hadis dengan hadis lain yang ada kaitannya, makna yang tersurat dan tersirat. Dan antara yang paling penting, tidak menolak ajaran Islam seperti karamah, kasyaf, ilham, yaqazah. Kerana apabila umat Islam tidak meyakini dengan perkara-perkara tersebut, lazimnya mereka akan lebih cenderung untuk menolak kebenaran. Dan sebelum saya menutup kalam ini, saya suka menyebutkan bahawa Fatah At-Tamimi adalah tokoh dunia yang disembunyikan, yang disorokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan berperanan sebelum zahirnya Al-Mahdi. Dan beliau ini adalah mujaddid. Dan lagi di Indonesia disebut sebagai Satrio Piningit. Di Malaysia menyebut Satria Piningit. Sama ada sedar ataupun tidak, marilah kita sama-sama mengusahakan mencari bahan bukti untuk meyakinkan diri kita, minta doa supaya kita dapat petunjuk hadis-hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi, supaya kita yakin bahawa sebenarnya Fatah At-Tamimi itu memang wujud, memang dialah sebenarnya adalah sebagai ketua perang Al-Mahdi, orang kanan kepada Al-Mahdi, yang membantu Al-Mahdi, yang menyediakan tapak perjuangan untuk Imam Al-Mahdi. Mereka akan berganding bersama-sama untuk menentang Sufiani nanti, insya-Allah. Sekian saja. Mudah-mudahan yang baik itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada nafsu saya, dosa saya yang banyak ini. Mudah-mudahan Tuhan mengampunkan dosa saya, mentaubatkan saya. Mudah-mudahan insya-Allah tertebuslah dosa-dosa saya yang silam, insya-Allah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan sungguh siksa menunggu janjimu tidak kunjung tiba. Berita telah engkau beritahu, tarikh yang tepat engkau tidak pastikan. Tapi engkau tahu, kami yang tidak tahu. Rasanya tidak lama lagi, bagi kami terasa lama. Kami sabar menunggu karena ada hikmahnya. Mengapa peristiwa belum terjadi? Mungkin kami belum mempersiapkan diri. Janjimu pasti akan berlaku, ia pasti akan terjadi. Karena engkau yang memberitahu melalui lidah nabimu. Maha suci engkau daripada berdusta. Karena itulah kami yakin pasti berlaku. Tuhan, kami sungguh rindu melihat keagungan agamamu. Rasanya tidak tertahan lagi, segera ia akan berlaku. Yang lebih kami tidak tahan lagi, kekufuran penzaliman menjadi-jadi.
Bilakah kebenaran hendak mengganti, Engkaulah yang maha mengetahui. Mengapa peristiwa belum terjadi? Mungkin kami belum mempersiapkan diri. Janjimu pasti akan berlaku, ia pasti akan terjadi. Karena Engkau yang memberitahu melalui lidah nabimu. Maha suci Engkau daripada berdusta. Karena itulah kami yakin pasti berlaku. Tuhan sungguh siksa menunggu janjimu tidak kunjung tiba. Berita telah Engkau beritahu, tarikh yang tepat Engkau tidak pastikan. Tapi Engkau tahu, kami yang tidak tahu. Rasanya tidak lama lagi, bagi kami terasa lama. Kami sabar menunggu karena ada hikmahnya. Kami sabar menunggu karena ada hikmahnya.